Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid cikgu semua. Pertama sekali cikgu nak minta maaf, sepatutnya topik 7 ketaksamaan linear ni kita kena buat kelas secara Google Meet, tapi cikgu ada masalah teknikal sikit, jadi cikgu terpaksa buat secara rakaman untuk bagi kepada kamu semua. Dalam kelas ni cikgu dapati iaitu cikgu ada dua kelas, iaitu satu beta dan juga satu delta. Di akhir video ini, lepas awak semua dah habis tengok video ni, cikgu nak kamu semua tulis nama dan kelas di ruangan komen di bawah, untuk menandakan sebagai kehadiran kamu semua. Tak sempat kita nak berkenalan. Nama penuh cikgu adalah Nur Saliha binti Makno. Cikgu berasal daripada Batu Pahat, Johor. Sekarang pun cikgu masih berada di Batu Pahat, Johor juga. Dan insya-Allah kalau bulan 9 sekolah akan buka seperti biasa. Insya-Allah kita akan jumpa secara bersemuka. Jom kita mulakan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan masuk topik ketaksamaan linear. Saya nak tekankan dekat topik ni, kata kunci yang ada dekat topik ni adalah ketaksamaan itu sendiri. Ketaksamaan, itu adalah kata kunci dalam topik ni. Awak semua kena ingat, macam sebelum ni awak pernah belajar persamaan linear kan? Persamaan linear tu yang selalunya awak mesti tulis macam dia ada 3x tambah 5 sama dengan Y, 2x campur Y sama dengan kosong, macam tu. Mesti akan ada sama dengan kan. Tapi dekat topik 7 ni, topik ketaksamaan linear ni, dia tak akan ada sama dengan. Dekat dalam topik ni, saya nak kaitkan dengan kamu semua satu permainan, iaitu permainan Pac-Man. Kita boleh tengok muncung mulut Pac-Man tu sendiri. Kalau Pac-Man tu mengalir ke sana, mulut dia akan jadi macam ni. Maksudnya kalau macam gini, dia adalah lebih daripada, sebab apa yang saya nak tekankan, kalau lebih daripada macam gini kan, ruangan dekat tepi tu, saya highlightkan kat situ, saya lukis kat situ, ruangan kat tepi tu akan merangkumi besar, merangkumi ruang yang besar. Kalau Pac-Man tu mengalir ke sana pula, macam gini kan, tapi ruangan dekat tepi ni akan merangkumi dekat ujung je, kecil je. Saya letak garisan kat situ supaya kamu nampak. Seterusnya, apakah ketaksamaan? Secara ringkasnya, cikgu akan terangkan kat sini, ketaksamaan itu adalah hubungan antara dua kuantiti yang berbeza. Hubungan antara dua kuantiti yang berbeza. Dalam topik ni, cikgu nak tekankan 4 simbol yang awak semua kena ingat, kena faham, kena betul-betul faham apa maksud keempat-empat ni. Yang pertama adalah lebih besar daripada. Yang kedua adalah kurang daripada. Yang ketiga adalah lebih besar daripada atau sama dengan. Dia ada maksud tersendiri tau. Lebih besar daripada atau sama dengan. Yang keempat adalah kurang daripada atau sama dengan. Cikgu nak kamu catat keempat-empat simbol ni, dan juga maksud setiap simbol itu. Seterusnya, mari kita tengok contoh ketaksamaan yang ada. Di sini cikgu sediakan 2 contoh. Tadi cikgu cakap kan, ketaksamaan itu adalah dia hubungan antara dua kuantiti yang berbeza kan. Dekat sini cikgu tunjukkan kuantiti tersebut adalah, yang pertama adalah kuantiti kes COVID-19. Cikgu tahu mesti ramai yang macam tertunggu-tunggu, hari-hari duk tengok dekat social media, hari ni berapa kes, duk tengok kat TV, hari ni berapa kes kan. Ini antara isu semasa yang sangat kita tekankan lah. Kes COVID-19. Cikgu nak tunjuk dekat sini, kes pada 25 Julai 2020, ada 23 kes. Tapi kalau
25 Julai 2021 ada 17,045 kes. Antara kedua-dua angka tersebut, mana yang besar? 17,045 kes kan? Okey, jadi kalau kita nampak 17,000 tu yang besar, kita kena letak simbol kurang daripada. Sebab 23 tu lagi kecil daripada 17,000. Okey? Okey, contoh yang kedua pula adalah harga telefon pintar. Okey, cikgu letak dekat sini harga telefon pintar adalah harga iPhone 12 Pro Max iaitu sebanyak RM5,799 dan harga iPhone 12 sebanyak RM4,099. Okey, dekat sini kita nampak RM5,000 tu lagi banyak daripada RM4,000 kan? Jadi, kita letak simbol lebih besar daripada dekat tengah-tengah tu, okey? Okey, seterusnya. Cikgu nak ajar kamu semua untuk membanding nilai nombor berdasarkan garis nombor. Okey, dekat sini cikgu sediakan 2 garis nombor iaitu garis nombor daripada garis nombor yang cikgu letak anak panah ke atas tu. Yang pertama adalah kita tekankan nombor -1 dan juga nombor 3. Garis nombor yang kedua pula, kita tekankan nombor -1 dengan nombor -4. Okey, pertama sekali kita tengok dekat garis nombor yang pertama lah. Garis nombor yang pertama tu, -1 tu dia berada di bahagian kiri. Manakala 3 pula dia berada di bahagian kanan. Kan? Kita nampak kan? -1 kat kiri, 3 dekat kanan. Jadi, saya nak bagi tahu tips dulu untuk garis nombor. Tak silap saya garis nombor ni awak dah pernah belajar bab 1. Bab 1 tak silap saya garis nombor. Dan saya nak bagi tips dekat garis nombor. Semakin ke kanan nombor tersebut, semakin tinggi nilai dia. Di mana semakin ke kanan, dia akan tambah positif. Semakin ke kanan, semakin bertambah. Semakin ke kiri nombor tersebut, semakin berkurang. Makin bertolak lah. Semakin bertolak. Jadi, kita nampak -1 ni dekat bahagian kiri. Jadi, kita tulis -1 kurang daripada 3. Okey? Sebab dia dekat bahagian kiri, jadi dia kurang daripada 3. Okey, garis nombor yang kedua. -1 pula dia berada di bahagian kanan berbanding -4. Faham tak? Di mana dekat sini, kita nampak -1 ni adalah lagi besar lah. Sebab dekat kanan, -4 ni yang lagi kecil. Jadi, kita boleh tulis -1 lebih besar daripada -4. Okey? Okey, seterusnya kita pergi ke soalan latih tubi iaitu cikgu ada sediakan 4 soalan. Soalan latih tubi iaitu yang pertama adalah 1/2 lebih besar ataupun kurang daripada 1/5. Kita macam susah kan nak bandingkan dua nombor ni sebab dia merupakan nombor pecahan yang berbeza nombor bawah dia, yang berbeza denominator dia. Jadi, kita tukarkan nombor pecahan tersebut ke dalam perpuluhan. Kita tukar ke dalam ke perpuluhan, okey? Iaitu 1/2. Bila tukar ke perpuluhan akan jadi 0.5. 0.5. Okey, 1/5 pula bila tukar ke perpuluhan akan menjadi 0.2. Okey, kita nampak kat sini 0.5 dengan 0.2. Kita boleh nampak 0.5 ni adalah lebih besar daripada 0.5. Okey, jawapan yang nombor 1 adalah lebih besar. Okey, yang nombor 2 pula. Punca kuasa 25 lebih besar ataupun kurang daripada -20, iaitu tolak 20. Okey, kita kena kira punca kuasa 25 dulu. Punca kuasa 25 adalah sama dengan 5. Punca kuasa 25 adalah sama dengan 5. Okey. Sama dengan 5. Jadi 5 tu lebih besar ataupun kurang daripada -20. Disebabkan perbandingan nombor kita adalah negatif. Dalam negatif iaitu integer tolak kat situ. Jadi kita punya simbol yang kat tengah-tengah tu kita kena letak lebih besar. Sebab 5 adalah lebih besar daripada -20 kan?
Okey, soalan yang nombor 3 pula adalah 1,500 gram. Lebih besar ataupun kurang daripada 2 kilogram. Okey, pertama sekali kita kena ingat 1,500 gram ni berapa kilogram? Sama dengan berapa kilogram? Iaitu 1,000 kilogram adalah sama dengan 1 kilogram. Jadi 1,500 kilogram akan sama dengan 1,5 kilogram. Jadi 1 kilogram akan kurang daripada 2 kilogram. Okey, jawapan nombor 3 adalah kurang daripada. Okey, kita pergi ke jawapan nombor 4 iaitu 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 berapa? 6 kuasa 2 bersamaan kita boleh cari 6 darab 6. 36 kan? Okey, 6 kuasa 2 adalah 36. 36 tu adalah lebih besar ataupun kurang daripada. 36 adalah lebih besar daripada 33. Okey? Okey, dah siap latih 2B. Kita pergi ke pembelajaran seterusnya iaitu memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, dekat sini awak nampak ada 4 kan? Ada 4 garis nombor dan juga 4 ketaksamaan yang telah disediakan. Okey, yang pertama sekali adalah ketaksamaan yang disediakan adalah kurang daripada. Di mana kurang daripada ni kita, kan saya cakap tadi tips dia, dekat garis nombor tu bila dia ke kiri, maksudnya dia akan berkurang. Tapi kalau dia ke kanan, maksudnya dia akan bertambah, akan lebih besar. Okey, maksudnya kat sini kurang daripada nombor apa yang kita kena ambil dulu? Angka apa? Kita kena letak X sebab X ada kat kiri. Jadi X kurang daripada 6. Okey, simbol ni pula kita tulislah X kurang daripada 6. Okey, yang seterusnya kita tengok yang di sebelahnya iaitu garis nombor lebih besar daripada. Garis nombor X dengan negatif 4. Lebih besar daripada tu, saya cakap tips tadi, dia bertambah bila dia ke kanan kan. Jadi kita ambil negatif 4 dahulu, lebih besar daripada X. Okey, negatif 4 lebih besar daripada X. Kita tulislah dia punya, kita terbitkanlah ketaksamaan algebra dia. Ketaksamaan algebra itu adalah negatif 4 lebih besar daripada X. Macam yang pertama tadi, X kurang daripada 6. Itu adalah ketaksamaan algebra. Okey. Okey, yang ketiga adalah yang di bawah iaitu lebih besar daripada garis nombor untuk 2 dan X. Macam soalan yang sebelumnya tadi, lebih besar daripada kita ambil angka yang dekat kanan kan. Jadi kita ambil X. Sebab X tu ada dekat kanan. Kita ambil X lebih besar daripada 2. Okey? X lebih besar daripada 2. Kita tuliskanlah ketaksamaan algebra dia. Okey, seterusnya. Yang terakhir adalah kurang daripada. Kurang daripada kita ambil angka yang dekat kiri. Sebab dia berkurang kan. Jadi kita letak negatif 1 kurang daripada X. Okey? Negatif 1 kurang daripada X. Kita terbitkan ketaksamaan algebra juga. Negatif 1 kurang daripada X. Okey, dah siap yang ini. Okey, kita masuk kat dalam standard kandungan yang baru iaitu 7.1.2 iaitu apakah sifat-sifat ketaksamaan. Yang kita dah belajar ketaksamaan tu, dia ada sifat-sifat dia tahu. Apakah sifat-sifatnya? Okey, saya dah buat senarai dekat sini. Saya nak awak semua tulis nota. Tulis nota siap-siap, okey? Boleh pause lah kalau awak nak tulis. Okey. Sifat yang pertama adalah saya nak terangkan iaitu sifat akas. Sifat akas ni apabila dua angka tersebut ataupun dua huruf tersebut kita terbalikkan. Sifat akas di mana jika A lebih besar daripada B, maka B kurang daripada B. Maka B kurang daripada A, maafkan saya. Boleh nampak tak kat sini? Huruf dekat situ dia bertukar dan juga simbol kat tengah tu pun dia songsangkan. Mula-mula dia lebih besar. Jadi dia tukarkan kepada kurang daripada pula. Okey, itu sifat akas. Kalau dia bertukar A ke kiri, kalau A dia ke sana, B dia ke sana, simbol kat tengah-tengah tu pun kena tukar. Okey? Okey, yang kedua adalah sifat transitif. Sifat transitif ni adalah jika A kurang daripada B, kurang daripada C,
maka A kurang daripada C. Okey, di mana? Dekat sini saya nak simpulkan adalah kita hanya ambil hujung dengan hujung. Kita macam simpulkan saja. Kat sini dia ada 3 huruf kan? A, B, C. Tapi kita simpulkan jadi A kurang daripada C je. Sebab makna dia sama saja. Okey? Okey, yang ketiga adalah songsangan terhadap penambahan. Iaitu jika A kurang daripada B, maka negatif A lebih besar daripada negatif B. Okey, maksud kat sini, kalau A dengan B tu, bahagian kiri dan bahagian kanan kita tu, A dengan B tu kita tambah negatif, dua-dua tambah negatif. Jadi simbol kat tengah-tengah tu kita kena tukar. Daripada kurang daripada kita kena tukar lebih besar daripada. Tak kisahlah kalau kat situ A lebih besar daripada B, lepas tu kita tambah pula negatif kat bawah, kita tukar jadi kurang daripada pula. Kalau yang contoh yang saya bagi ni adalah kurang daripada. Jadi kita tukar kepada lebih besar daripada. Okey? Okey, sifat yang keempat adalah songsangan terhadap pendaraban. Okey, songsangan terhadap pendaraban. Songsangan terhadap pendaraban ini adalah jika A kurang daripada B, maka 1/A lebih besar daripada 1/B. Nak cakap macam ni sebab dia punya simbol kat tengah-tengah tu pun kita tukar juga. Di mana kurang daripada kita tukar kepada lebih besar daripada. Sebab kita tambah 1/, dekat situ. 1/, dekat kedua-dua belah. Kedua-dua belah. Dekat ni. A kita tambah 1/, B pun kita tambah 1/. Okey, yang terakhir sekali saya nak tunjuk yang ini simbol ketaksamaan dia tak akan berubah. Okey, dia tak akan berubah. Di mana bila dia tak akan berubah, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif. Maksudnya lah, A dengan B ni, kita tambah ke, kita tolak ke, tak kisah tambah atau tolak, dia tak akan berubah. Kalau dia lebih besar, dia lebih besar lah kat situ. Okay? Dia tak akan berubah. Okey, seterusnya, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan satu nombor positif. Maksudnya kalau A dengan B ni, dia darab atau bahagi dengan nombor yang positif. Contohnya kalau A dengan B, saya nak darabkan dengan 2. Jadi 2A, 2B. Simbol kat tengah-tengah tu tak akan berubah. Okey? Simbol kat tengah-tengah tu tak akan berubah. Okey, seterusnya kita ada latih to be. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan ke kamu semua untuk wakilkan ketaksamaan yang berikut pada garis nombor. Okey, dia berbeza-beza tau. Kat sini saya bagi 3 contoh, iaitu yang pertama 5 lebih besar daripada P. Okey, yang kedua adalah 10 lebih besar daripada atau sama dengan R. Dan contoh yang ketiga adalah S kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, dekat sini ada berbeza, iaitu garis nombornya lah. Macam mana kita nak wakilkan mengikut ketaksamaan yang dah diberi. Okey, kat sini dia kata 5 lebih besar kan. Jadi kita tandakan dekat 5 lebih besar. Kalau lebih besar, dia mesti ke kanan. Okey, dia mesti ke kanan. Macam ni. Okey, macam ni. Dia tanda bulat saja, jangan bulat penuh kan. Okey, bulat saja, bulat yang terlopong macam ni. Okey. Okey, yang kedua adalah 10 lebih besar atau sama dengan R. Okey, 10 atau lebih besar atau sama dengan R, kita ambil nombor 10. Tapi kita kena bulatkan dengan penuh dan lebih besar kena ke kanan. Okey, saya nak tekankan dekat sini, kenapa saya bulatkan penuh, yang ini saya tak bulatkan penuh. Antara sebabnya adalah sebab simbol dia berbeza. Okey. Kalau yang ini lebih besar sahaja, dia tak ada sama dengan, dia mesti bulat macam ni je, bulat kosong. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan, kena bulat yang penuh. Okey, bulat yang penuh. Okey. Okey, seterusnya contoh yang ketiga adalah S. Kurang daripada atau sama dengan. Dia ada sama dengan, okey. Ada sama dengan 4, iaitu kita kena letak dekat 4 dan kalakan penuh bulat tu.
Macam ni. Dan dia kata kurang kan? Jadi kurang dia kena ke kiri. Ke kiri. Macam ni. Okay, ini saja. Awak kena ingat dia punya label. Yang penting awak kena ingat dia punya label ni berbeza, okey? Kena ingat mana yang kosong, mana yang penuh. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan latih to be. Soalan latih to be untuk topik ini iaitu jika Y lebih besar daripada X, maka X lebih besar ataupun lebih kecil. Lebih besar ataupun kurang. Lebih besar daripada ataupun kurang daripada. Mana satu? Jawapannya adalah kalau yang kat sini adalah lebih besar dan dia dah bertukar tempat. Tengok dia dah bertukar ni. Masing-masing dah bertukar ni. Patutnya kat sini Y kan? Tapi dia tukar X. Patutnya kat sini X tapi dia tukar Y. Jadi simbol kat tengah-tengah ni pun kena tukar jadi kurang daripada. Okey? Okey. Soalan yang kedua adalah jika 5 lebih besar daripada Y dan Y lebih besar daripada Z, maka 5 lebih besar ataupun lebih kurang daripada. Lebih besar daripada ataupun kurang daripada. Okay, jawapannya adalah lebih besar daripada saja sebab ini adalah sifat transitif. Okey? Ini adalah sifat transitif. Di mana kita ambil hujung dengan hujung. Okey? 5, kita ambil simbol sama. Simbol ni sama. So, kita ambil je lebih besar daripada Z. Okey, seterusnya nombor 3 adalah jika X kurang daripada Y, maka negatif 10X lebih besar ataupun kurang daripada negatif 10Y. Okey, kat sini kita nampak penambahan dia adalah negatif 10 kat sini. Dan ini pun dia tambah negatif 10. Okey, jadi simbol kat tengah-tengah kita pun kena ubah. Di mana kat sini kurang daripada dan ini kita kena letak lebih besar daripada. Okey? Kena ubah. Okey, saya nak tekankan yang ini adalah sifat khas. Okey? Sifat ketaksamaan khas. Okey. Soalan yang seterusnya adalah negatif 6 tambah 4 kurang daripada ataupun lebih besar daripada 14 tambah 6. So awal-awal ni kita kena selesaikan je lah. Negatif 4 tambah 6 adalah guna kalkulator. Boleh kira pun boleh. Negatif 2. Sebab nombor negatif adalah besar, jadi dapat negatif 2. Yang ini 14 campur 6 adalah 20. Jadi, kita dah nampak negatif 2 dengan 20. 20 adalah lebih besar kan? Jadi, kita kena tulis kurang daripada sebab nombor kat depan ni adalah kecil. Okey? Okey, seterusnya 3X campur 6 adalah lebih besar daripada ataupun kurang daripada 3X tolak 6. Jawapannya adalah lebih besar daripada. Okay. Seterusnya nombor 6 iaitu 8 tolak 4 adalah lebih besar ataupun kurang daripada 14 tolak 6. Kita selesaikan je lah macam biasa. 8 tolak 4 adalah 4 dan 14 tolak 6 adalah 8. Okey, 8. Jadi kat sini 4 dengan 8 adalah lebih besar, 4 adalah lebih kecil. Jadi kat sini kita adalah kurang daripada. Okey. Okey, ini saja.